hadis yang diriwayatkan dalam kitab Mu'jizatun Nabi SAW karangan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Hadis ni tarafnya dhaif, lemah, walaupun dhaif ya, tapi sebagai pengajaran kepada kita, yaitu peristiwa seorang Arab Badui yang melihat orang ramai berhimpun pada Nabi. Nabi sedang menyampaikan tazkirah, menyampaikan ucapan, menyampaikan dakwah. Lalu Arab Badui bertanya pada orang ramai, siapakah lelaki yang orang ramai berhimpun padanya? Orang ramai pun beritahu, itulah Nabi terakhir ya, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutuskan kepada umat ini. Di dalam jubahnya ada seekor biawak, dog, Arab Badui tadi. Dia pergi depan Nabi SAW di tengah khalayak ramai. Dia lemparkan biawak itu depan Nabi. Dia kata, aku tidak akan beriman dengan kamu sehinggalah biawak ini mengaku beriman kepada kamu. Bayangkan. Tersenyum sinis dia. Kenapa? Mana takkan biawak nak mengaku beriman? Lalu Nabi pun tersenyum dan Nabi pusing menghadap biawak tadi. Nabi tanya, wahai biawak, siapa yang kau sembah? Biawak itu menjawab dengan suara, dengan bahasa Arab yang fasih. Kata biawak itu, yang aku sembah itu yang kerajaannya di langit, yang rahmatnya di syurga, yang pengampunannya di bumi. Lalu Nabi berkata lagi, kalau begitu wahai biawak, siapa aku? Kata biawak itu, engkaulah pembawa rahmat kepada sekalian alam. Engkaulah Rasul yang terakhir. Kata biawak itu lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Kalian bayangkan seekor biawak menyebut, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Apakah kasih sayang dan cinta kita kepada Rasulullah kita kalah dan tewas dengan seekor biawak? Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah sekalian, kalaulah sampai ke hadapan makam baginda tidak ada air mata yang menitis, yakinlah bahawa kalian telah kalah dengan seekor biawak. Keimanan kalian begitu hinanya kita di saat kita berhadapan dengan baginda sekalipun, di hadapan makamnya sekalipun, tidak ada perasaan langsung. Padanlah kalaulah kita sampai balik ke tanah air kita dalam keadaan kita gagal untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda, menjadi manusia yang sangat mirip dengan baginda. Dakwahnya kita tinggalkan. Subjek yang pertama, dakwah, yang kita setelah sekian lama kita tinggalkan, tuan-tuan. Kemuliaan apa yang kita cari sebenarnya? Sebab itulah ya, di saat Allah berikan nikmat yang terbesar di atas muka bumi ini, kalau nikmat terbesar di akhirat itu ru'yatullah, melihat wajah Allah, tapi nikmat terbesar di atas muka bumi ini namanya peluang. Di saat kita diberikan peluang tersebut, peluang untuk mencapai rahmat Allah, peluang untuk hidup dalam hidayah Allah, peluang untuk berkongsi hidayah ini dengan orang lain, maka gunakanlah peluang itu sebaik-baik mungkin. Maka sebab itu ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang sangat mengemis pengampunan dan rahmat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat tiupan kasih sayang daripada Allah dalam apa sahaja yang kita buat, selama mana kasih sayang kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi dunia dan segala isinya. Mohon petunjuk Allah, mohon rahmat daripada Allah. Tengok anak-anak kita kesian mereka, tuan-tuan. Doa khatam Quran doa dalam khatam Quran, doa sebelum anak-anak kita baca Quran, doa selepas tak habis Al-Quran, doa itu hanya tinggal doa sahaja. Allahumma arhamni bil Quran, ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran. Waj'alhu li imama, jadikan bagi aku Al-Quran itu sebagai ikutan, imam, sebagai ikutan.
wa nura sebagai cahaya, wa huda sebagai hidayah, wa rahmah sebagai rahmat. Allahumma zakirni, ya Allah ingatkan aku, min huma nasitu, apa yang aku lupa daripada Al-Quran. Wa alimni, ajarkan aku, min huma jahiltu, apa yang aku jahil daripada Al-Quran. Warzuqni tilawatahu, kurniakan kepada aku kekuatan untuk baca Al-Quran, ya Allah. Ana al-laili wa atrafan nahar, sama di pertengahan malam ataupun di waktu siang, ya Allah. Mohon ya Allah berilah kekuatan kepada. Dan yang paling sedih tuan-tuan, di penghujung doa itu, yang doa itu hanya tinggal doa sahaja. Apabila kita berdoa di hujungnya, waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagi aku pada hari kiamat nanti, ya Allah. Bagaimana Al-Quran mungkin menjadi hujah bagi kita tuan-tuan pada hari kiamat nanti? Dalam keadaan kita meninggalkan segala isi kandungan Al-Quran, meninggalkan segala amalan-amalan Al-Quran. Cuba renungkan, cuba ingat, sehari berapa kali aku baca Quran? Kalau tak datang umrah lah, kan? Berapa kali aku datang Al-Quran? Al-Quran, apakah Al-Quran akan menjadi hujah bagi aku pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang aku berdoa dalam doa tersebut? Maka kita bermuhasabah diri, mohon maaf di atas ketelanjuran bahasa. Dan kalau siapa yang sepanjang tausiah ataupun tazkirah ini yang kecil hati ataupun luka hati, padan muka tuan-tuan, rasakanlah, ya. Kalau tak kecil hati, tak luka hati, tak ingat, ya. Dan yang paling penting tuan-tuan, ingat, ya, Ustaz Gani, Ustaz Farhan, Ustaz Hayat dan semua yang dalam dewan ni, sampai masa kita akan berak kencing atas katil. Betul? Pada masa tu kalian akan tengok mana anak-anak yang menyumpah menyeranah kita, mana anak-anak yang sanggup basuh punggung kita, najis kita. Kalian akan ingat perkataan Ustaz Muhammad James pada malam ini sampai akhir hayat kalian. Di saat apabila sampai masa Ustaz dan kalian semua, kita akan berak kencing atas katil, kita akan tengok mana anak-anak yang akan menyumpah menyeranah kita. Mohon maaf, kami pergi ke kampung Melayu Sedenak di Johor, nak hantar bantuan pada orang miskin. Sampai rumah tu makcik tu buta dan lumpuh. Asalnya lumpuh aja, menangis sampai buta. Sebab ketika dia menangis buta tu, dia dibuang oleh 7 anak di bawah satu jambatan. Kalian bayangkan, anak 7 orang buang di bawah jambatan ketika dia lumpuh. Satu jambatan di Selangor. Orang jumpa makcik tu masa tu air dah tenggelam sekerat pinggang dia. Orang jumpa dalam poket dia nombor telefon. Orang rupanya nombor telefon adik dia. Adik dia pun miskin dan susah, yang kami pergi rumah di kampung Melayu Sedenak tu. Ustaz tanya dia, dapat bantuan JKM tak? Tak dapat Ustaz, sebab dia masih pakai IC biru plastik yang lama tu. Jadi dia kata, Ustaz, boleh tolong tak? Tolong buat. Boleh, Ustaz kata. Pagi esoknya kami bawa makcik tu, cari wheelchair, bawa pergi ke JPN di JB, Johor Bahru, ke Wisma Persekutuan. Ustaz sendiri bawa naik makcik tu ke atas. Sampai dekat kaunter JPN tu, dia orang bagi laluan khas sebab orang tua. Sampai tu dia check dalam sistem IC lama tu, dia check sistem status meninggal dunia. Anak 7 orang yang buang dia tu palsukan kematian dia. Mereka ambil sijil matinya, mereka keluarkan semua duit EPF dia. Neraka Jahanam tuan-tuan, 7 anak tu. Neraka Jahanam tuan-tuan, anak-anak tu. Kalian bayangkan. Dan pada ketika itu hanya 2 perkara dalam fikiran Ustaz. Ustaz fikir 2 benda je. Dosa makcik ni 2 je Ustaz fikir. Apakah makcik ni pernah buat sesuatu pada ibunya sendiri suatu masa dulu, sehingga Allah bagi cash padanya apa yang anak-anak dia buat kat dia? 1. Maka siapa yang ada ibu ingat. Kalau kalian pernah melukakan hati ibu kalian, tak kiralah siapa kalian, kalian kena ingat, Allah akan tangguhkan segala azab atas dosa kita pada hari kiamat, kecuali dosa terhadap ibu bapa kita. Dia akan bagi di dunia lagi. Yang keduanya, Ustaz, dalam fikiran Ustaz,
Iaitu, pertama mungkin dia buat sesuatu pada ibu dia, atau yang keduanya, makcik ni tidak pernah bagi agama pada anak-anak. Kalau dia bagi agama pada anak-anak, mustahil anak-anak buat begitu, betul? Fikirkan. Ya, kalian balik ni, tengok muka anak-anak. Ni kan anak-anak yang akan mandikan mayat aku. Ni kan anak-anak yang akan basuh kencing berak aku. Tengok muka anak-anak. Anak-anak nak masuk tahfiz, masuk pondok, takut tanya pula, tahfiz ni akademik ada tak? Ustaz tanya balik, kenapa puan tanya akademik tak ada? Yalah, esok tak ada SPM nak kerja apa? Rezeki puan pun puan tak boleh tentukan. Puan sibuk rezeki anak puan. Puan sendiri pun hutang berselerak, Ustaz kata dia. Puan pun hutang berselerak. Puan nak sibuk rezeki anak puan apa? Ustaz belajar 4 universiti. Selepas Jordan, pergi Sudan, lepas Sudan di UM, lepas UM di Aceh. 4 universiti. Akhirnya, sijil ustaz buat apa? Tak ada buat apa. Ustaz buka pondok. Sekolah pondok tu orang dewasa semua. Tak ada satu sijil pun pakai. Yelah, kita nak yang terbaik pada anak-anak kan. Tapi jangan susah hati bab rezeki anak-anak. Agama bagi dulu. Tuhan tahu kerja dia. Baca hadis pandai Ustaz Ghani ya. Kan? Ni cerita orang lain lah. Kan? Percaya, dia memanglah kita bila dalam kandungan mak kita, Allah tiupkan roh, ditulis rezeki. Pandai sebut lah tu. Kan? Tiba-tiba kita susah hati bab rezeki anak-anak kita. Jadi fikirkan muhasabah kita malam ni. Yang penting, yang Ustaz nak sebut di akhir ni, ajar anak-anak cinta pada Allah dan Rasul.